Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, amma ba'd. Seluruh ahli jawatan dan pengurusan Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmah dan keizinan daripadanya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di sini dalam majlis ilmu untuk kita membincangkan sambungan kepada bab yang ke-28 dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi, di mana bab ini membincangkan berkaitan dengan doa ataupun bacaan yang dibacakan oleh Nabi SAW sebelum dan selepas makan. Sebagai ulangan ringkas kepada kita untuk memastikan kita dapat menyambung dengan begitu sempurna dari segi kefahamannya berkaitan dengan tajuk ini, maka sikit sebanyak berkaitan dengan apa yang telah kita sebut dalam pertemuan yang lepas. Dalam hadis-hadis yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi di sini menjelaskan bahawa Nabi apabila mahu makan ataupun nak makan, Nabi kita SAW membaca sekurang-kurangnya dengan Bismillah, dan diajarkan kepada sahabat untuk membacakan sedemikian. Kalau nak sempurna lagi dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sekiranya nak sempurna lagi, sebagaimana yang dijelaskan dalam pelbagai riwayat, ada doa-doa lain yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sebahagian ulama mencadangkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian seterusnya kita baca Allahumma barik lana, kemudian disusuli dengan kita membacakan doa supaya Allah Subhanahu wa taala hilangkan kemudaratan daripada makanan yang kita makan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian barulah kita makan. Dan dianjurkan juga sebagaimana yang dihuraikan oleh para alim ulama kita, setiap daripada suapan kita baca bismillah. Setiap daripada suapan kita baca bismillah. Itu merupakan yang terbaik. Dan diperjelaskan sebagaimana ada riwayat di awal bab ini menceritakan tentang bagaimana seorang sahabat yang masuk kemudian dia tidak membaca bismillah, maka yang lain merasakan tidak ada keberkatan pada makanan, sedangkan yang mula daripada awal mereka rasa berkat makanan tersebut, rasa kenyang. Tapi bila ada seorang yang masuk kemudian dia tidak baca bismillah, maka menyebabkan rasa tak berkat, rasa makan itu tidak mengenyangkan. Jadi sebab itulah Nabi menjelaskan yang baru masuk tadi itu, yang baru datang tu dia tidak baca bismillah, maka syaitan tu serta makan sekali dengan dia. Ala kulli halnya, tuan-puan sekalian, kita dapat mempelajari di sini tentang Nabi kita SAW apabila makan, maka sebutan zikrullah dengan lafaz bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim merupakan zikir yang sentiasa dibacakan oleh Nabi SAW apabila makan. Bahkan sekiranya terlupa untuk baca di awalnya, Nabi mengajarkan supaya bila kita ingat tengah duk makan, baru ingat kita lupa nak baca tadi, maka Nabi mengajarkan supaya dibaca dengan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah
di awal dan juga di penghujungnya. Ini cara untuk kita cover balik sekira mana kita terlupa untuk membaca bismillah pada awal kita makan. Baik. Kemudian apabila selesai daripada makan, telah disebutkan riwayat sebelum ini bahawa Nabi SAW membaca doa selepas makan, iaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Doa ini merupakan doa yang maklum bagi kita, yang biasa kita bacakan. Dan ada versi lain bacaan doa selepas makan Nabi SAW yang telah kita sebut sebelum ini, iaitulah Nabi membaca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Itu di antara versi doa yang dibaca oleh Nabi kita SAW selepas daripada makan. Maknanya sebelum makan baca basmalah, baca bismillah. Selepas makan hamdalah, iaitu mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah sekurang-kurangnya, dan penambahan-penambahan lain itu menyempurnakan lagi kita kata doa yang kita baca apabila kita selesai makan. Tanda kita bersyukur di atas rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-187. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama wa fi riwayatin ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu biluqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan satu makanan bersama 6 orang sahabat baginda. Tiba-tiba seorang badui datang dan terus makan. Makanan itu dalam 2 suapan sehingga habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sekiranya dia membaca bismillah, pasti makanan ini cukup untuk kamu semua. Baik, ini seumpama riwayat yang disebutkan sebelum ini. Sahabat-sahabat dengan Rasulullah terlebih dahulu makan. Tiba-tiba ada yang datang kemudian, dia makan dalam keadaan tidak membaca bismillah. Jadi perkara tersebut menyebabkan hilangnya keberkatan pada makanan. Lalu Nabi beritahu, orang yang baru datang tadi, Arabi tadi itu, iaitu merujuk kepada Arab Badui, orang kampung, orang yang tidak berpelajaran, yang kurang dari segi adabnya, kurang pengetahuannya. Maka dia datang-datang dia makan. Dia sempat makan 2 suapan sahaja, kemudian habis. Nabi kata, kalaulah dia makan walaupun dengan 2 suapan tadi itu, dia dahulukan dengan baca bismillah, 2 suapan itu dah boleh mengenyangkan dia. Tapi berlaku sebaliknya lah, 2 suapan itu tidak mengenyangkan dia sebab dia tidak membaca bismillah. Maka kenapa disebutkan lagi riwayat-riwayat seumpama ini oleh Al-Imam At-Tirmizi? Sebelum ni dah banyak dah nyatakan tentang perkara pentingnya baca doa, baca bismillah. Kali ini diulangkan sekali lagi oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata ulama yang menguraikan hadis ini, dia kata diulang banyak-banyak kali oleh Imam At-Tirmizi riwayat-riwayat yang seakan sama ini untuk menunjukkan bahawa larangan meninggalkan bismillah, menyebut nama Allah pada mula-mula makan itu merupakan satu larangan yang tegas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak riwayat-riwayat dan penceritaan berkaitan dengan perkara ini. Jadi kita bila nak makan, seboleh-bolehnya janganlah kita tinggal bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah cukup dah, sekurang-kurangnya. Nak bagi sempurna tertib yang sebagaimana yang telah pun kita perjelaskan tadi. Itu cara dia. Baik. Jadi hadis yang disebutkan ini, kita kata hadis yang boleh dikatakan sebagai berulang, yang telah disebutkan yang seumpama dengannya di awal penceritaan bab ini. Baik. Kemudiannya hadis yang terakhir dalam bab berkaitan dengan doa Nabi sebelum dan juga selepas makan ini, iaitu hadis yang ke-188. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha."
Sesungguhnya Allah meredai hambanya yang makan ataupun minum, kemudian dia memujinya atas makanan ataupun minuman itu. Teman sekalian, hadis sebelum ini dinyatakan secara spesifik doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Selesai makan, Nabi baca doa. Selesai makan, Nabi baca doa. Kali ini Nabi memberitahu fadilat ataupun kelebihan apabila kita berdoa selepas daripada makan. Kalau fadilat berdoa sebelum daripada makan, jelas nak datangkan keberkatan pada makanan, nak halau syaitan supaya tidak berkongsi makanan dengan kita. Itu fadilat kita baca bismillah, basmalah sebelum daripada makan. Ditutup bab ini oleh Al-Imam At-Tirmizi menjelaskan tentang kelebihan kita membaca hamdalah. Kita memuji Allah Ta'ala apabila kita selesai makan. Iaitu Nabi menjelaskan kita akan memperolehi keredaan daripada Allah Ta'ala. Allah suka, Allah reda kepada kita apabila kita selesai makan dan juga minum. Termasuk sekali bila kita ucap Alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala atas pemberian rezeki makan dan juga minum kepada kita itu, maka kita akan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kepada hadis yang terakhir ini, diperjelaskan oleh ulama yang menguraikan hadis ini dari segi bagaimana cara untuk membolehkan kita mendapat pahala sunnah ataupun pahala sunat dengan kita membaca ataupun mengucapkan syukur selepas daripada kita makan. Lafaz mana yang kita nak guna? Para ulama menyatakan bahawa terhasil pahala sunnah kita apabila kita mengungkapkan apa-apa perkataan yang menunjukkan kita bersyukur pada Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya Alhamdulillah lah. Dalam bahasa Arabnya Alhamdulillah, selesai dah, cukup dah. Ataupun lafaz-lafaz yang lain yang memberi makna yang sama bahawa kita bersyukur kepada Allah pun terhasil juga pahala sunnah. Bersyukur ataupun kita kata mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai daripada kita makan. Cara macam mana, lafaz macam mana, itu tertakluk kepada kita lah. Cumanya sebaik-baiknya kita ambillah lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi at'amana. Aku bersyukur, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi makan pada kami. Begitu juga aku bersyukur kepada Allah yang memberi minum kepada aku dan menjadikan kami daripada kalangan orang-orang yang Islam. Jadi semua ini menggambarkan kita mensyukuri pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu, di antara sunnah Nabi kita SAW juga yang tidak dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmizi, tapi disebut dalam syarah pada Syama'il ini, dalam Mawahib Al-Laduniyah disebutkan, Nabi kita SAW bila menerima jemputan, ada orang jemput Nabi, Nabi datang, Nabi makan, sebelum daripada Nabi meninggalkan majlis tersebut, baginda doa kepada orang yang sponsor, yang sumbang makanan kepada Nabi SAW. Dan ini sepatutnya menjadi ikutan bagi kita lah. Kena tiru jugalah cara Rasulullah. Syukur kepada Allah tu syukur pada Allah atas rezeki yang Allah bagi. Asbab yang menyebabkan kita dapat pula melalui wasilah manusia, orang yang bagi kepada kita. Maka kita kena berterima kasih kepada dia dengan cara, kan, kita sebut di hadapan dia ucapan terima kasih. Bahkan kalau tak nak ucap sedemikian pun, kita doakan untuk dia. Contohnya tiba-tiba kita terima makanan, tak tahu siapa yang bagi ni. Ada orang sponsor, kan, kita pun dapat. Tak tahu siapa yang bagi, tak kenal pun orang yang bagi, tapi apa salahnya kita doakan dia sebagaimana yang Nabi doakan. Antara versi doa Nabi membacakan Allahumma barik lahum warhamhum. Wahai Allah, berkatilah kepada mereka yang beri sumbangan makanan tu. Warhamhum, dan berilah rahmat kasih sayang kepada mereka. Itu mudah saja doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ada versi lain. Ada versi lain yang dibacakan oleh Nabi kita SAW. Antaranya baginda membacakan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Wahai Allah, berilah rezeki makanan, tambahlah rezeki makanan kepada orang yang beri makan kepada aku, dan tambahkan rezeki minuman
kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dan Imam Nawawi pun sebut dalam kitab Al-Adhkar dia. Ini berkaitan dengan doa Nabi untuk orang yang memberi makan kepada baginda. Maka kita, orang sponsor bagi makan kepada kita, jangan lupa untuk kita doakan kepada pemberi, kepada orang yang sponsor. Jadi mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada dia. Kalau kita berjumpa dengan dia depan-depan, of course lah, sememangnya kita kena ucap terima kasih kepada dia. Baik. Jadi untuk bab berkaitan dengan doa sebelum dan selepas makan ni selesailah, kan? Sedikit sebanyak kita dapat gambaran tentang betapa Nabi kita SAW dalam bab makan minum ini, Nabi ambil perhatian berkaitan dengan doa. Dan Nabi jelaskan kelebihan, keperluan, kenapa kita perlu berdoa sebelum dan juga selepas daripada makan, insya-Allah. Jadi yang kita dah buat itu kita teruskanlah. Yang kita dah buat itu kita teruskan. Cuma ada yang orang petikaikan di luar sana lah, kan, orang petikaikan berkaitan dengan doa yang kita baca Allahumma barik lana tu. Ada orang petikai kalau tengok dalam video-video yang dibuat, kan. Ada orang petikaikan kata doa itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Kalau kita rujuk, ada banyak kitab yang menyebutkan tentang doa ini. Antaranya Al-Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Adhkar. Apabila diselidik dari segi sanad riwayatnya, memang adalah kelemahan dalam sanad tersebut. Tapi oleh kerana dikuatkan dengan penulisan ulama yang pelbagai dalam sumber yang pelbagai, dan ianya tidak bertentangan pun dengan, kita kata, dari segi syariatnya doa itu mengandungi makna yang baik, maka rasanya tidaklah menjadi kesalahan untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan. Baik, jadi boleh kita kekalkan amalan kita itu, mudah-mudahan dengan maksud yang baik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, kita masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-29. Masih lagi berkaitan dengan makan dan minum Rasulullah. Cuma untuk bab yang ke-29 ini disebutkan berkaitan dengan cawan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas yang digunakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam minum. Disebut di sini babun ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan berkenaan dengan qadah. Qadah ni negeri Kedah, kita sebut Kedah juga, kan. Kalau eja dalam bahasa Arab pun ejaan sama ni, qadah. Maksud sebenar qadah ni bekas. Bekas khususnya yang digunakan untuk diletakkan minuman, diletakkan makanan, maka disebut sebagai qadah. Kalau banyak dia jadi aqdah. Dia jadi aqdah, itu merujuk kepada bekas-bekas. Baik. Bab ini membicarakan tentang bekas yang Nabi guna untuk masukkan air dengan tujuan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam minum. Dalam riwayat kita, dalam kitab kita ini, dalam riwayat Imam Tirmizi hanya menyebut 2 hadis sahaja untuk bab ini. Dia menyebut 2 hadis sahaja untuk bab ini, iaitu khusus untuk bekas yang Nabi guna untuk minum, macam gelas lah kalau kita bahasa mudahnya, gelas yang digunakan untuk minum. Baik. Adapun dikumpulkan oleh ulama-ulama secara keseluruhan bekas-bekas yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Mawahib Laduniyah ini menyebutkan sekurang-kurangnya Nabi mempunyai 5 bekas keseluruhannya. Ada 5 bekas, ada yang Nabi menamakan bekas tersebut dengan Rayyan. Ada nama bekas gelas yang dinamakan dengan Rayyan. Ada yang dinamakan dengan Mughithan. Ada yang dinamakan dengan Mughithan. 2. Kemudian ada yang tidak diberi nama, tetapi ianya bentuknya ialah ada tampalan perak pada bekas tersebut. Ada tampalan perak pada bekas tersebut. Kemudian ada bekas daripada kaca. Ada macam gelas lah, bahasa mudahnya gelas yang diperbuat daripada kaca. Dan ada satu lagi gelas yang diperbuat daripada batang kurma besar. Ini mungkin bukan gelas yang digunakan untuk minum lah. Sebab apa? Sebab ada riwayat menyatakan bahawa ianya Nabi letakkan di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi digunakan untuk baginda kalau sekiranya waktu malam nak kencing,
bekas ini digunakan untuk kencing. Maknanya bukan untuk minum lah kalau yang ni. Ini diperbuat daripada batang kurma yang besar. Disebutkan dengan nama aidanah. Diperbuat daripada aidanah, diperbuat daripada batang kurma yang besar. Itu bekas lebih kepada untuk baginda sallallahu alaihi wasallam masukkan kencing baginda ketika mana waktu malam. Nak pergi kencing jauh kan. Jadi itu digunakan untuk digunakan dengan kegunaan yang telah kita nyatakan tadilah. Baik. Ini dinyatakan dalam Mawahib Laduniyah, kitab yang menghuraikan Syama'il Muhammadiyah. Disebut ada 5 bekas keseluruhannya yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 bekas itu bukan semua digunakan untuk minum lah. 5 bekas itu bukan semua digunakan untuk minum. Ada yang digunakan untuk minum, ada yang digunakan untuk bahagian kegunaan yang lain. Baik. Jadi bab kita secara khusus di sini memang fokus kepada yang digunakan untuk Rasulullah minum. Sebab itu dia ada 2 hadis sahaja. Baik, Thabit radhiyallahu anhu berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalizin mudaddabin ghalizan mudabbaban bihadidin faqala ya Thabitu hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menunjukkan kepada kami cawan yang dibuat daripada kayu tebal yang ditampal dengan lapisan besi. Kemudian Anas berkata, wahai Thabit, ini adalah cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik dia dapatlah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bekas yang Nabi guna untuk diminum. Dan ada tampalan daripada besi pada gelas tersebut ataupun bekas tersebut. Maknanya yang Nabi guna untuk minum daripada banyak-banyak tadi tu, yang adanya ialah yang ada tampalan daripada besi. Itu yang Nabi gunakan untuk minum. Baik. Jadi dikeluarkan dan ditunjukkan kepada sahabat-sahabat yang lain lah. Kerana itu merupakan kita kata peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam huraian bahawa tampalan ini telah pun ada sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas pada masa zaman Nabi ni banyaknya diperbuat daripada kayu. Jadi kita fahamlah kalau sekiranya kayu bila dimasukkan air dia akan menyerap masuk, kan boleh jadi menyerap masuk. Jadi perlu kepada ada lapisan lain yang diletakkan untuk pastikan bahawa air itu tak menyerap masuk, tak jadi kering. Maka dibuat tampalan dengan besi. Maka air itu dia boleh bertakung lah, dia boleh bertahan duduk dalam tu. Maka tampalan ini secara zahir daripada hadis ini difahami bahawa ianya adalah tampalan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa boleh jadi juga tampalan itu diperbaharui ataupun dibuat balik oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang dijaga oleh Anas bin Malik ni diperturunkan sebagai pusaka pula kepada anak dia, An-Nadar bin Anas. An-Nadar bin Anas dapat peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada ayah dia. Ayah dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi turun temurun mereka menjaga peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini ulama hadis menyatakan bahawa menjadi satu perkara yang digalakkan kita menyimpan perkara-perkara yang bermanfaat, yang memberi faedah. Kita jaga, bahkan kalau perlu kita perelokkan, percantikkan, kita perelokkan, kita percantikkan supaya dia kekal lama. Khususnya benda-benda yang ada manfaat. Bahkan kalau sekiranya kita sengaja menghilangkan dia, sedangkan dia ada manfaat, maka hukumnya makruhah, ditegah. Kan, jadi benda-benda yang elok, peninggalan atuk nenek kita contohnya, yang ada manfaat, kita kena simpan. Itu disebut sebagai mustahab, benda yang elok. Kalau sekiranya kita buat, digalakkan untuk kita buat. Jaga peninggalan orang-orang yang terdahulu. Lebih-lebih lagi lah daripada Nabi SAW, daripada peninggalan orang-orang yang soleh, yang ada manfaat, kita jaga, kita kekalkan. Baik. Kemudian
Dalam riwayat yang seterusnya juga riwayat daripada Anas bin Malik. Hadis yang ke-190. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullahu al-ma'a wan-nabidha wal-'asala wal-labana." Sungguh aku pernah menuangkan pelbagai jenis minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam cawan ini, yaitu air putih, nabith, madu dan susu. Setelah daripada dia bawa keluar tadi, ditunjukkan kepada sahabat-sahabat. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa Anas menjelaskan qadah, bekas tadi itu, gelas tadi itulah yang dia sendiri semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, Anas hidangkan minuman dalam tu, semua jenis minuman, sama ada air putih, air sejuk, air kosong, sama ada ianya adalah nabith ataupun madu, susu, minuman yang diminum oleh Rasulullah dimasukkan dalam gelas tadi. Jadi itu menunjukkan bahawa itulah gelas yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada perkataan nabis. Nabis ni bagi kita mungkin jarang didengarlah, sebahagian orang dia dah tahu, sebahagian orang dia tak tahu lagi. Kan, nabis ini disebut dalam huraian ialah air kurma dicampur dengan anggur ataupun madu. 3 benda ni dicampur. Air, kemudian dalamnya diletakkan kurma, anggur dan juga madu. Beberapa biji kurma, anggur atau madu direndam semalaman dalam air sehingga airnya menjadi manis. Ini kita rendam kurma. Biasanya kita buat, kita letak kurma je. Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di sini, dicampur dengan kurma, anggur dan juga madu. Sekali dengan air lah. Jadi 4 unsur lah dalam tu. Ada 4 unsur, dicampur secara bersekali, diperam ataupun dibiarkan sehingga 1 malam. Keesokannya diminum. Keesokannya diminum. Sebahagian ulama menguraikan lagi, Nabi letak pada waktu malam, rendam pada waktu malam, kemudian pagi besoknya Nabi minum. Ada kalanya malam, keesokan malam tu pula barulah Nabi minum. Ada juga. Dan paling lama boleh diminum sehingga hari yang seterusnya. Maksudnya sehingga 2 hari. Selepas itu bila dah menjangkaui 2 hari, Nabi tengok kalau sekiranya boleh disimpan lagi, Nabi simpan. Kalau sekiranya dah tak boleh simpan, Nabi tidak simpan. Kalau sekiranya boleh diberi minum kepada khadam, baginda akan beri minum kepada khadam. Cek dululah kan, kalau sekiranya ianya boleh memabukkan. Kalau dah lebih daripada 2 hari, mungkin memabukkan, bahaya dah. Kan? Masam dan seumpamanya, maka ketika itu baginda SAW akan tuangkan dia. Itu apa yang disebutkan oleh ulama yang menghuraikan tentang hadis berkenaan dengan Nabi sini. Jadi disebutkan di penghujung huraian, nabith mempunyai manfaat yang besar. Ini untuk orang-orang dulu diamalkan benda ni kerana ada manfaat. Nabi sendiri buat kerana apa? Kerana ada manfaat. Iaitu apa dia? Menambahkan tenaga, menambahkan kekuatan. Itu bolehlah kalau sekiranya kita nak amalkan nabis ni. Rendam kurma, sekali dengan anggur, sekali dengan madu. 3 benda dicampur sekali dengan air. Jadi 4 lah, air, kurma, anggur dan juga madu dicampur sekali sikit-sikit kan, rendam semalaman, esoknya minum. Baik, ini merupakan cara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anas menjelaskan bahawa bekas yang dia pegang itulah yang diminum oleh, yang digunakan untuk diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi tadi itu. Baik. Jadi itu sedikit sebanyak gambaran tentang bekas yang Nabi SAW guna untuk minum, iaitu ditampal dengan besi, ditampal dengan al-hadid, iaitu besi. Baik. Kemudian bab yang seterusnya, bab yang ke-30, babun ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini bab pada membicarakan berkenaan dengan buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersambung sikit, masih lagi berkaitan dengan benda yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kali ini dikhususkan buah-buahan pula. Buah-buahan yang dimakan oleh baginda. Baik. Fakihah, buah-buahan. Jamak dia kalau banyak, fawakih, buah-buahan. Baik. Disebutkan di sini hadis yang ke 191. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha'a bir-rutabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan kitha'. Kitha' ini disebut di sini seperti mentimun, tetapi ukurannya lebih panjang. Macam kita kata timun. Macam timun, tapi dia lebih panjang. Dia punya saiz. Baik, mudah cerita kita kata timun lah. Mudah cerita kita kata timun. Baik. Dan dimakan sekali dengan kurma yang baru masak. Rutab ini kurma yang baru saja masak. Yang belum betul-betul masak ranum. Dia baru mekar lah kita kata pada permulaan masak dia. Itu disebut sebagai rutab. Walaupun dia masak tapi dia masih lagi keras, dia belum lagi lembik sepenuhnya. Jadi ini merupakan di antara buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya dihuraikan pula tentang gandengan dua makanan ini. Kenapa Nabi menggandingkan antara kitha' ini, mentimun ini dengan rutab? Kerana kedua-dua ini dia mempunyai unsur yang berbeza. Dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Kalau kitha' dia lebih kepada makanan yang sejuk. Manakala rutab dia jenis yang panas. Dia jenis yang panas. Jadi Nabi SAW sebagaimana sebelum ini telah kita jelaskan, Nabi tidak akan menghimpunkan antara dua unsur yang sama pada makanan dalam satu masa. Contohnya benda yang panas disekalikan dengan yang panas yang lain. Itu Nabi tak akan gandingkan begitu. Nabi akan beza-bezakan. Bila ada yang sejuk, akan ada yang panas. Begitu cara Nabi kita SAW untuk menjaga kesihatan. Baik. Maka secara umumnya dihuraikan oleh ulama hadis kenapa Nabi makan cara begini, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menjaga kesihatan dan juga sebagai bentuk penawar daripada sebarang penyakit. Itu sebab apa Nabi SAW makan dengan cara begini. Bukannya kata makan yang jenis berat-berat kedua-duanya, panas kedua-duanya ataupun sejuk kedua-duanya. Tidak, Nabi SAW menggabungkan antara dua unsur yang berbeza pada makanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang cara makan tu macam mana? Takkan makan mentah macam tu. Khususnya mentimun lah. Kan kalau sekiranya rutab tak ada masalah, dia ada juga rasa manis-manis, sedap-sedap sikit. Tapi kita kalau makan timun mentah-mentah macam tu, setengah orang boleh makan, tak ada masalah. Tapi biasanya dia rasalah, paling tidak dia rasa tawar, dia rasa pahit-pahit sikit tak. Kalau yang muda dia rasa pahit sikit. Kan, rasa tak sedap lah bahasa mudahnya. Jadi, cara mana Nabi SAW makan? Ada riwayat antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi menyatakan bahawa Nabi kita SAW makan mentimun tadi tu bil milh. Makan dengan garam. Cicah garam. Itu ada riwayat yang menyatakan baginda SAW makan begitu supaya ada rasa. Supaya ada rasa tidak kosong. Karena itu riwayat daripada Al-Hafiz Al-Iraqi menyatakan sedemikian. Baik. Cuma dia punya dari segi kedudukan. Dari segi kedudukan hadis yang menyatakan Nabi makan sekali dengan makan sekali dengan garam tadi itu riwayat tidak kuat. Riwayat lemah lah. Dan maksudnya tidak sah dari segi kedudukan sanadnya, maka seelok-eloknya tidak diterima. Itu kata sebahagian ulama sedemikian. Baik, muslimin muslimat sekalian, ini merupakan hadis yang pertama dalam bab ini. Jadi makanan Nabi SAW dari segi buah-buahannya ialah baginda SAW makan mentimun disertakan dengan kurma rutab, kurma yang baru sahaja masak. InsyaAllah selepas daripada azan nanti kita sambung hadis yang menerangkan tentang makanan lain pula, buah-buahan lain pula yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آت سيدنا محمد Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang seterusnya hadis yang ke-192. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu al-bittikha bir-rutabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan tembikai dengan kurma yang baru masak. Salah satu daripada buah-buahan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buah tembikai, bitikh, buah tembikai. Jadi ini merupakan satu daripada kegemaran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-193, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina al-khirbizi war-rutabi." Kata dia, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah melon dengan kurma yang baru masak secara bersamaan. Maka di sini pula dilihat oleh Anas bin Malik, Nabi SAW makan buah melon. Buah, kalau kita sekarang ni macam tembikai susu tu kan. Jadi itu juga merupakan kesukaan Rasulullah SAW. Pernah dilihat oleh Anas, Nabi makan buah tersebut. Kemudian dalam hadis yang seterusnya, hadis yang ke-194, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha birrutabi." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan buah tembikai dengan kurma yang baru masak. Diulang sekali lagi hadis yang sama daripada Aisyah juga, tetapi kali ini dengan jalan riwayat yang lain. Mula-mula tadi itu diriwayatkan oleh Abu Daud, manakala yang ni walaupun sama daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada An-Nasa'i. Maksudnya sanad yang berbeza untuk menguatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kegemaran bagindanya yang dimakan oleh baginda adalah buah tembikai. Jadi kalau kita perhatikan secara konsisten hadis-hadis yang kita dah bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua jenis makanan yang dia punya unsur yang berbeza. Yang sejuk dengan yang panas. Yang kita kata yang berat dan juga yang ringan. Itu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rutab ini kurma, dia jenis yang mengenyangkan. Ada jenis yang mengenyangkan, manakala buah-buahan tadi dia bukan jenis yang mengenyangkan, tapi lebih kepada kita kata makanan-makanan bersifat tambahan untuk kesihatan. Maka sebab itulah dirumuskan oleh para ulama kita, mereka menyatakan bahawa semua ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga aspek kesihatan dan cara pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara yang dituntut dalam kaedah perubatan. Disebut sebagai sesuai dengan qanun at-tib, peraturan dari segi penjagaan kesihatan. Ini merupakan cara makan, cara pengambilan makan, diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diet yang seimbang. Baik, kita nak tutup perbincangan kita pada malam ini dengan satu sahaja hadis lagi yang juga berkaitan dengan buah-buahan. Cuma dia agak panjang sedikit, saya cuba ringkaskan. Hadis yang ke-195, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idza akhazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma barik lana fi thimarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka, wa inni abduka wa nabiyyuka, wa innahu da'aka li Makkata, wa inni ad'uka lil Madinati, bimithli ma da'aka bihi li Makkata wa mithlihi ma'ahu. Qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika thamara." Apabila para sahabat melihat buah yang pertama dari pohon yang mereka tanam, mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila keluar buah yang pertama, buah itu masak. Yang pertama-tama masak ni diambil oleh sahabat dan dia akan bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka nak kepada keberkatan, minta supaya Nabi doakan supaya yang lain tu, hasil-hasil yang lain bertambah-tambah. Maka cara mereka ambil yang mula-mula dulu, yang mula-mula masak ni dipetik, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memegang buah itu sambil berdoa. Nabi pegang buah yang pertama masak tadi itu, Nabi baca doa. Dalam doa baginda,
Baginda menyebut, ya Allah, berilah berkat kepada kami melalui buah-buahan kami. Berkatilah kota Madinah kami, berkatilah ukuran dan timbangan kami. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ibrahim pernah berdoa kepadamu untuk Mekah, dan sekarang aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim kepadamu untuk Mekah, dan satu ganda lagi yang sama sepertinya. Kemudian Rasulullah SAW akan memanggil anak yang paling kecil yang baginda nampak, lalu memberikan buah itu kepadanya. Baik, Nabi baca doa. Dalam doa baginda SAW disebut oleh ulama bahawa baginda SAW bertawassul. Bertawassul ini maknanya berdoa dengan diiringi bahawa baginda SAW mengambil perantaraan, ambil berkat daripada apa yang pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS, maka itu jugalah yang diharapkan oleh baginda SAW. Baginda bertawassul dalam doa baginda dengan sifat hamba yang ada pada Nabi Ibrahim, kemudian sifat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, temannya Allah, kemudian dengan Nabi Ibrahim yang juga merupakan Nabi Allah. 3 sifat pada Nabi Ibrahim itu, Nabi SAW bertawassul dengan keberkatan 3 perkara itu. Kemudian baginda juga bertawassul dengan kelebihan yang ada pada baginda. Dalam doa baginda, baginda menyebut bahawa aku adalah hamba-Mu ya Allah. Bertawassul dengan diri baginda sebagai hamba Allah dan juga sebagai Nabi Allah. Ini untuk nak menguatkan lagi penerimaan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda menyebut sebagaimana Nabi Ibrahim dulu berdoa dan telah pun dimakbulkan oleh Allah, maka begitulah juga aku berdoa, harap-harapnya dimakbulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka baginda SAW menyebut bahawa dulu Ibrahim pernah berdoa, maka doa itu jugalah yang aku minta. Tapi Nabi tidak bacalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim. Bila dihuraikan oleh ulama, doa Nabi Ibrahim AS apa dia? Yang doa Nabi Ibrahim bila mana baginda meletakkan Siti Hajar dan juga anaknya Ismail AS diletakkan di Mekah, baginda balik semula ke Palestin, masa itu baginda berdoa. Apa doa? Quran menyebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Wahai Allah, jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka, yakni cenderung kepada keturunanku, supaya manusia ni terima. Warzuqhum minats thamarat, dan rezekikanlah kepada mereka daripada buah-buahan. Maka Mekah Al-Mukarramah subur apabila adanya Zamzam, jadi penempatan penduduk, dan akhir sekali adanya kita kata buah-buahan yang pelbagai timbul pada ketika itu, muncul pada ketika itu. Maka begitu jugalah Nabi doakan supaya terjadi perkara yang sama di Madinah ni. Nabi doa supaya berlaku perkara yang sama di Madinah, supaya rezeki melimpah-limpah. Berkat Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah, sebagai Khalilullah, sebagai Nabiullah, dan berkat baginda sebagai hamba Allah, berkat baginda sebagai Nabiullah. Itu tawassul baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi SAW bila selesai berdoa, Nabi tak makan makanan tersebut. Tetapi baginda SAW beri kepada anak kecil. Kenapa? Kerana ada 2 sebab kata ulama. Pertamanya ialah kerana budak-budak ni memang dia sukalah, kan? Maka Nabi meraihkan budak-budak. Nabi beri kepada budak-budak untuk dimakan terlebih dahulu. 1. Yang kedua, kerana sikap baginda SAW tidak mementingkan diri sendiri. Oleh kerana buah yang masak itu hanya pada peringkat permulaan, baru sebiji 2 itulah yang baru masak, maka orang lain pun rasa terliur juga nak makan. Maka Nabi SAW pada ketika itu, Nabi menunjukkan satu contoh teladan yang baik. Nabi tidak akan makan sorang-sorang, yang lain semua tengok je. Ini menyebabkan orang lain terliur, kan? Jadi Nabi tidak mementingkan diri sendiri. Nabi akan makan apabila buah telah pun banyak masak, dapat dirasai oleh semua orang. Ketika itu barulah masing-masing dapat makan secara bersama. Ini akhlak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak menampakkan gelojoh untuk makan sehingga orang lain hanya memandang, hanya tengok sahaja. Ini akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa tersebut, Madinah Al-Munawwarah dihujani dengan buah-buah yang begitu hasilnya begitu banyak, sebagaimana yang pernah berlaku di Mekah suatu ketika dahulu. Maka inilah keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diterima doa ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya bertawassul dengan keberkatan yang ada pada ayah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim alaihi salam. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, selebihnya kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang. Kalau nak rujuk balik doa Nabi Ibrahim berkaitan dengan nak menyuburkan tanaman, kan, nak banyakkan hasil dia sebagaimana Nabi Ibrahim baca, dan diambil tafaul oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Boleh rujuk baliklah insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.